Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Arif, minta tolong kuat sikit mikrofon, penat terang sikit ya. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang sudi menjemput dan memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk berkuliah. Kita sama-sama doakan Tuan Pengurusi Majlis kita merangkap ustaz kita, panjang umur dia, murah rezeki dia, tetap iman dia. Amin. Seterusnya yang dikasihi para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, semua yang ada di dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semua yang ada di dalam majlis ini, marilah kita berdoa supaya Allah Ta'ala yang pertama menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, Allah Ta'ala mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, mohon minta Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Amin. Dan yang keempat, kita minta Allah Ta'ala temukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. 2016 pun kata benda yang sama juga, kat sini pun kata benda sama juga. Cara jawab macam sakit. Tuan-tuan semua sihat ke? Esok cuti hari Jumaat, nak ceria lah.
Jadi 2016 lah saya mai sini. 2016 saya mai sini lah. Dan saya yakin tuan-tuan pun dah lupa dah apa yang saya cerita 2016 hari itu. Jadi hari ni mereka panggil khusus untuk kita cerita supaya hari ni semua orang terliuk nak bagi derma, nak bagi sedekah, kita buat dewan ni sama-sama kita. Tapi kita cerita dia sekali lagi insya-Allah. Jom kita buka majlis ilmu ni dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberi ruang dan peluang kepada saya berkuliah di masjid ini. Sesungguhnya dalam hati saya sangat menghargai peluang ini, tambah-tambah pula dalam usaha untuk membina dewan kepada Masjid Al-Majidi ini. Saya sangat terhutang budi, sangat berterima kasih. InsyaAllah kuliah saya malam ini saya cuba sehabis baik untuk bagi penerangan yang elok, yang clear, yang cantik kepada tuan-tuan sebagai tanda penghargaan saya atas jemputan tuan-tuan ini, insya-Allah. Suatu hari, ni cerita nak dekat raya. Suatu hari ada seorang budak, dia beli baju raya awal, lagu macam kita lah. Rasanya hak ni pun ada yang dah tempah baju raya apa. Bulan Ramadan masuk tu dia beli baju raya. Budak ni dia beli. Bila dia beli dia tak pakai. Dia beli-beli, dia tengok tu cantik, simpan sampai tarawih malam 10, malam 20, mai esok nak raya, malam ni baru nak tengok baju raya. Buka selum baju elok, buh seluar tu labuh seluar dia. Bila labuh seluar dia, dia tengok, dia lipat, nak buat lipat 4 jari lah. Mana 4 jari ni letak, lipat, potong, baru cantik seluar dia. Dia pun pergi kat mak dia, "Mak oi, tolong saya potong seluar cik baru perasan. Malam raya siapa nak potong seluar hang?" Mak dia kata, "Ni aku duk masak punya banyak duk ada. Nak masak yang tu, nak masak yang ni, nak masak yang tu." Dia kata, "Tolong saya mak oi." Mak dia tengok, "Tak ada, aku tak ada masak." Kata, "Tak apa." Dia pergi cari kak dia pula. Kak duk gantung ketin. "Kak oi, tolong saya ni potong seluar adik ni. Cik punya seluar lebuh 4 jari je, nak minta lipat, tolong saya."
Kak dia kata, hang ni adik, aku keten mak suruh pasang malam ni juga semua. Esok pagi kira nak mandi pakai baju raya saja. Dia kata kalau habis semua orang mandi, cik nak pakai apa? Tengok-tengok, bagi salam. Assalamualaikum. Pak dia balik semayang. Dia kata, Pak, tolong saya cik, potong seluar ni, 4 jari je nak lipat. Pak dia kata, hang pada nak suruh aku pun. Pak dia kata, letaklah tengok saya kalau aku ni aku potong. Pakai semua orang ni dia letak seluar tu, tunggu pak dia potong. Pak dia kata nak potong. Tak tu sampai tertidur duk tunggu orang potong, tak ada siapa potong. Pegang seluar baju Melayu. Tidur tengah malam, mak dia habis masak, mak dia pergi ambil seluar tu, tengok anak tidur pegang seluar, kata Allah kesian anak aku. Dia ambil seluar, dia bubuh 4 jari, dia gunting seluar, dia jahit, letak kat anak tu. Sekali lagi kak pula mai. Punca dah. Kak dia kata kesian adik aku, tak siap dia main minta kat aku. Kak dia lipat 4 jari lagi, kak dia balas lagi kat atas. Lipat, jahit. Tak tang situ. Pak pula main. Pak kata kesian anak aku, minta tak apalah, jahit pemati tepi pun jadilah. Pak dia kata, pak dia ukur 4 jari, pak dia lipat, pak dia balas lagi kat atas. Esok pagi dia pakai seluar bola. Teriak tak ada seluar. Apa pengajaran daripada cerita? Pengajaran dia, benda bagus kalau tak rancang elok-elok je jadi jahanam. Hak tu cerita dia. Benda bagus, minta tolong nak potong seluar tu bagus, pasal nak pakai elok. Benda bagus, benda elok kalau tak rancang, jahanam jadi dia. Benda elok, benda bagus tak sepakat elok-elok, jahanam jadi dia. Jadi itu sebagai mukadimah dah, sebab tadi tengok tuan-tuan serius sangat. Jadi saya nak abang lah, kata benda elok, benda elok, benda bagus kalau kita tak rancang, kita tak atur elok, jahanam jadi. Sama juga macam mana yang kita terjadi kepada sebuah negara, nama dia Kemboja. Kemboja sebuah negara pada tahun 1975. Dengar elok-elok lah. 1975 Kemboja ada sekolah menengah bertaraf universiti. Saya kalau tanya tuan-tuan tentang Kedah ni, tuan-tuan nak tunjuk tentang mana? Sekolah menengah bertaraf universiti. Kira sejak kebelakangan ni lah baru ada sekolah jenis kluster-kluster tinggi ni kan. Baru jumpa kurang 5 tahun ni. Tahun 1975 Kemboja ada sekolah di Phnom Penh, yang mana sekolah menengah itu bertaraf universiti. Dan kalau saya tak salah, maafkan saya, tahun 1975 itu juga Kemboja ada profesor berpangkat tinggi. Saya tak ingat jawatan dia apa. Maknanya profesor doktorat bahagian doktor, kedoktoran perubatan ada di Kemboja. Ada gambar dia. Maknanya pelajar-pelajar perubatan di Kemboja sekarang ni, buku dia masih merujuk buku kepada profesor ni tahun 1975. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, tahun 1975 itu jugalah menjadi sejarah gelap kepada Kemboja, ketika mana berlaku peperangan seorang tentera bernama, bukan tentera lah, dia macam komunis sikit, nama dia Pol Pot, nak menjatuhkan tentera Long Nol. Dia jatuhkan tentera Long Nol itu, sama ada tangkap atau bunuh saya terlupa. Pol Pot memegang tampuk kepimpinan. Diumum dalam radio tahun 1975 bahawa Pol Pot berjaya menjatuhkan rejim Long Nol. 3 jam selepas pengumuman itu, orang tepuk tangan lah sebab satu menang. 3 jam selepas itu diumumkan Phnom Penh perlu dikosongkan
Kemudian mereka mula membunuh orang seramai 2 juta orang. Hak ni sejarah lah no? Selama 1975 sampai 1979. Untuk pengetahuan ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, Kemboja merdeka 4 tahun lebih awal daripada kita, 1953. Kita merdeka 1957. 4 tahun awal daripada kita. Tuan-tuan tengok balik gambar mereka. Lah ni sebab canggih, tuan-tuan tekan internet, tuan-tuan boleh tengok gambar. Tuan-tuan tekan internet balik nanti, tuan-tuan tengok gambar Kemboja tahun 1953. Jalan raya dia kemah lagi daripada jalan raya kita. Kemah lagi dari jalan raya kita. Hebat Kemboja ini. Dia sambung sekali dengan sampai ke Thailand. Kemboja tu Cham, kampung Cham tu penuh orang bijak pandai, alim belaka. Tetapi pada tahun 1975 Pol Pot telah membunuh selama 5 tahun sebanyak hampir 2 juta orang. Teruk dia tuan-tuan. Maaf nah saya sebut nah. Teruk dia tuan-tuan. Selama 5 tahun itu penduduk Kemboja hanya makan nasi bubuk sahaja. Nasi bubuk sahaja, muai saja selama 5 tahun. Sebab dia bagi mereka cepat lapak, boleh buat kerja teruk supaya dengar cakap tak melawan. Sekiranya di sawah sedang mereka tanam apa, tengah duk apa, duk tuai, duk ni, duk tanam pokok ke apa nama padi ke apa ke duk buat tu, sambil duk buat duk jaga tu, nampak burung, dapat tangkap burung, ambil burung, ikat dekat pokok hak yang nak tanam tu, buh dalam tanah, buh pokok tu tanda. Saat lagi malam curi-curi keluar pergi cari tanda kat yang tanam tadi, buat keluar burung. Kalau dapat tangkap dan ada yang kena tangkap, dia tembak mati terus. Maknanya apa? Harga nyawa manusia tahun 1975 sampai 1979 untuk penduduk Kemboja sama nilai dengan seekor burung. Tu. Soalannya, pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa jadi lagu tu? Sedangkan mereka merdeka awal daripada kita. Mereka ada orang cerdik pandai, mereka ada sekolah yang hebat. Sebab dia ialah, antaranya ialah tidak ada kesatuan dan perpaduan. Tuan-tuan, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, kami berulang ke Kemboja. Selain kami hantar bantuan, kami tengok sejarah, kami balik nak cerita kat tuan-tuan. Saya malam ni nak cerita supaya tuan-tuan faham pasal apa saya nak tuan-tuan tolong masjid sungguh-sungguh. Sebab di antara amalan dia ketika mana Pol Pot pegang, orang pertama dia bunuh cikgu-cikgu, doktor-doktor, profesor-profesor dan semua orang cerdik pandai. Para asatizah, ustaz-ustaz lagi utama dia bunuh. Sebab yang ni semua orang berpengaruh. Maknanya apa? Hatta orang jahat pun percaya bahawa pengajian macam ni boleh mempengaruhi orang. Bayang kalau tuan-tuan ada tempat mengaji, berapa ramai minda manusia boleh dibentuk untuk tauhid pada Allah Ta'ala. Aduh. Yang kedua, dia bunuh siapa? Orang pakai cermin mata, penuh dalam ni. Sungguh, muka cakap bohong. Dia ada senarai dia, kategori orang yang dia bunuh. Kalau tuan-tuan bi habis, haji kena habis, nujok duk tang sini ya.
Yang kedua, hak tu saya sangkut sekali, hak kulit cerah, Jahanam. Hak kulit cerah dia bunuh. Pasal apa? Confirm biasa kerja dalam bangunan, tak kerja luar bangunan, makna bukan buruh kasar. Dia ni ada connection dengan orang dalam, bunuh dia dulu. 4, hak ni mungkin ramai agak dalam ni. Tapak tangan lembut. Tak buat sawah dah lah ni kan. Tapak tangan lembut, pegang ya, bunuh terus. Pasal apa? Hang bukan buruh yang buat kerja. Hang orang yang ketika rejim sebelum ni, hang bekerja dalam keadaan bukan kerja teruk, yang ada hanya beberapa kerja saja. Confirm hang ada hubungan dengan orang dalam, bunuh hang dulu. Dan cara dia bunuh lain macam tuan-tuan. Kami pergi tengok dia punya bilik dia, dia punya katil. Tuan-tuan ingat tak tadi saya abang awal-awal, dia ada satu sekolah bertahap universiti, betul? Sekolah tu bangunan dia lagu ni, bentuk macam huruf U tu. Bangunan ni semua dia pagar bubuh dengan dawai kawat tu, dawai besi kawat tu. Dia bunuh orang dalam tu seramai 12,000 orang. Bunuh betul tuan-tuan, sampai lah tuan-tuan pergi darah tu ada. Cara bunuh tak usah tanya. Tuan-tuan baru dengar cerita hak Jamal Khashoggi, betul? Hak cerita Jamal tu nanti sempat kita cerita insya-Allah. Ni saya nak cerita yang ni dulu. Sebab nak bagi tahu tuan-tuan kenapa malam ni saya sangat menghargai momen ni nak cerita dekat tuan-tuan. Dia bunuh. Cara dia nak bunuh orang cerdik pandai macam mana? Dia menang kalahkan Long Non, dia pegang, orang semua tepuk tangan. 3 jam lepas tu dia umum, kita halau semua orang keluar daripada Phnom Penh. Keluar semua orang daripada Phnom Penh. Phnom Penh kosong. Yang tinggal hanya dia, Pol Pot dengan orang-orang besar dia. Kemudian dia buat surat, hantar kepada orang cerdik pandai yang ada dalam sejarah kerajaan, nak bekerja tak dengan kerajaan kami? Kami akan bagi jawatan dan sebagainya, mai kerja dengan kami. Orang cerdik pandai dapat, oi, tak ada kerja, tak ada makan, nak kerja. Dia pun mai ramai-ramai dekat Phnom Penh. Dia ambil depa, dia letak dengan keluarga, dia tembak mampus semua. Tuan-tuan pi dekat tempat dia, tuan-tuan pi dekat sekolah tu, ni tengkorak orang ni penuh bersusun. 2 juta. Baby dia bunuh macam mana? Saja tanya ibu-ibu lah kot nak tahu. Baby, yang tak siap kita duduk semayang duduk tayak baby kan? Ingat baby. Baby dia bunuh macam mana? Dia baling, dia cucuk. Tu. Saya pi beberapa kali ni, pi kira bila duduk dengar cerita duduk tayak tang situ gaklah. Nak buat macam mana? Sedih. Bawa orang tua-tua lalu kat sekolah yang depa jaga, depa lah ni depa jaga sekolah tu. Yang selamat daripada sekolah tu ketika mana tentera Vietnam mai, kat situ, kira tawankan Pol Pot, kira tangkap dia apa semua, kira bunuh dia apa. Yang keluar daripada penjara, ingat penjara ni salah satu daripada berpuluh penjara ada kat Phnom Penh, kat Kemboja ni. Satu dekat Phnom Penh, salah satu dia tang situ. Tang situ tu yang 12,000 tu, yang keluar selamat masa Vietnam pi 12 orang ya. Salah seorang daripada 12 orang ni duk jaga tempat tu. Dia dengan adik dia, ketika mana tentera mai nak berlawan kat situ, dia ada timbunan baju-baju tawanan perang yang dah kena bunuh, bukan tawanan perang, tawanan banduan kena bunuh kan. Baju mereka duk lungguk kat situ kan. Dia tarik adik dia menyorok dalam baju. Mudak. Dia tarik adik dia menyorok dua-dua, senyap dalam tu. Pas habis perang, dengar senyap, dia keluar dengan adik dia, jumpa tentera Vietnam bawa keluar dia. Lah ni dia duduk kat situ, dia duduk cerita ke orang apa benda berlaku masa dia kecil, duduk tengok. Baik. Apa pengajaran? Sama macam cerita budak tadi tak? Apa pengajaran? Pengajaran dia sama juga. Benda bagus
Kalau kita tak rancang elok-elok, Jahannam. Nak rancang, dia memerlukan satu benda. Allah Ta'ala sebut dah kepada kita. Apa dia? Allah kata, antara rahmat Allah bagi kepada kita adalah apabila kita bersatu hati. Dan dalam bersatu hati, ayahna namuna muslimin dan muslimat, kena tahu bahawa yang bersatu itu orang tua-tua ajak kita bukan bersatu pada fizikal kita. Pegang tangan sama-sama, pegang cakap lagu tu, tak ada. Kalau nak ikut pegang lagu tu, tuan-tuan buat tiap-tiap hari 5 kali satu hari semayang fardu, duduk soft rapat-rapat, tambah ramai macam ni, duduk lagi rapat bau sekali lagi. Tapi pasal apa kita keluar, kita bergaduh? Pasal apa kita masih bergaduh? Hak ni masalah kita. Maafkan saya kalau saya sebut, termasuk masalah orang masjid. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab formula dalam Quran bukan bau yang rapat. Semayang betul bau kena rapat, tetapi nak berjaya bukan bau yang rapat. Yang rapat apa dia? Wa allafa baina qulubihim. Hati yang kena bersatu. Hati kita ni kena sayang sesama kita ni, kena duduk satu, duduk rapat elok. Kena sayang sesama kita, kena cinta sesama kita. Mai dekat orang Islam, Nabi habaq sifat dia apa dia? Ruhama'u bainahum. Depa sayang dan belah kasih antara satu dengan yang lain. Janganlah kita sesama kita disebabkan kita baik antara kita, kita tegah, kita cengih, kita marah, bengih sesama kita. Jangan jadi macam tu. Jiran kita dah banyak dah buat macam tu. Tuan-tuan, kita jumpa orang tua-tua, kita tanya orang tua-tua, dia kata Phnom Penh, Kemboja, selang 1-2 tahun perang, selang 1-2 tahun perang, selang 1-2 tahun perang lepas merdeka. Pertama kali dalam sejarah Kemboja, daripada tahun 2000 sampai 2019 tak ada perang 19 tahun. Kita dah rasa 60 tahun dah. Depa pertama kali baru rasa 19 tahun tak perang. Sebab itu kalau tuan-tuan pi dekat Kemboja lah ni, ramai budak-budak tak pi sekolah. Sebab mak bapak mereka yang hidup zaman rejim itu, macam contoh kawan kami yang dia seorang doktor, dia duk jaga dekat satu hospital nama Hospital Beyond Boundaries. Hospital ni orang Malaysia yang tolong buat. Hospital, nama hospital, tapi buat daripada kontena saja tuan-tuan. Buat dengan kontena. Ada seorang doktor situ, nama dia Dr. Ghazali, nama Islam, nama Phnom Penh dia jadi Roli. Dr. Roli ni dia punya pak dia, Tok Wan dia masih ada lagi, tapi tak tahu tang mana. Biasa seketika lepas berlakunya zaman Pol Pot, orang jumpa tok depa tengah duk mengail ikan. Makna hidup tapi tak tahu tang mana dah. Sebab dia hantar tak tahu pi mana. Hantar tak tahu pi mana kehidupan dia mah. Untuk pertama kali, wahai saudara-saudaraku di dalam masjid yang mulia ni, pertama kali dalam sejarah orang Kemboja 19 tahun tak ada perang. Pertama kali. Tuan-tuan, ni bukan cerita zaman apa 1511 Portugis. Baru lagi 1975. Tuan-tuan tengok balik, patah balik persidangan OIC ke persidangan bangsa-bangsa bersatu. Tuan-tuan cuba tengok balik. Dalam balik tahun 2000 ke tahun berapa, geng-geng ni duk ada kerana dibawa ke mahkamah. Hak yang bunuh orang ramai ni ada yang duk hidup lagi, dibawa ke mahkamah. Masih hidup, masih dibicara. Ni cerita baru. Oleh itu, sekiranya jadi begitu, tuan-tuan tengok saya, Nabi habaq kepada kita, umat aku akan kuat dengan 2 perkara. Pertama ilmu, kedua harta. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Maaf nah, ni bukan hina orang, bukan.
nak habaq kat bangsa sendiri. Tuan-tuan tengok ilmu kita tara mana, tuan-tuan tengok harta kita tara mana, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan rasa kita boleh pergi jauh ke tak boleh. Sebab tuan-tuan tengok saya lagi sekali, minta maaf nak saya sebut ni. Hari ni memang nak cerita sungguh. Tahun 1987, tahun 1987, mana baru lagi lah nah. Saya lahir tahun 1984, umur saya 34 lah ni, nak masuk 35. Tahun 1987, ekonomi dunia jatuh, krisis minyak masa tu. Dia sangkut dengan Thailand, dengan Indonesia, lepas tu dia rawit sekali dengan kita. Tahun 1997, George Soros, jangan lupa. Orang yang mana orang lama mesti tahu punya nama ni. George Soros, dia sekok saja, dia boleh pergi peranap satu ekonomi dunia. Tahun 2007, tsunami, saya ada di Mesir. Tsunami, saya ada di Mesir. Ketika itu ekonomi dunia jatuh juga, minyak jatuh, negara kita pun teruk. Tahun yang paling dekat 2017, ekonomi negara kita lagi sekali ranap depan mata tuan-tuan dengan saya. Kita tengok, maaf nak saya sebut, minta maaf, kita tengok macam mana orang bertekak bergaduh disebabkan ekonomi jatuh. Betul, duit tak boleh bawa mati, tapi tak ada duit rasa nak mati. Setuju? Betul, duit tak boleh beli tidur nyenyak, tapi tak ada duit tidur tak nyenyak. Oh, betul, duit tak boleh bagi kenyang, tapi tak ada duit makan tak kenyang. Oh, betul, duit tak boleh bagi sihat, tapi tak ada duit gaya hidup sihat tak boleh. Oh, maaf, last sekali. Betul, duit tak boleh beli kasih sayang, tapi tak ada duit hilang kasih sayang. Oh, betul tak betul? Soalan saya yang kedua, apa dia? Sekiranya 87, 97, 2007, 2017 ekonomi jahanam, macam mana, maaf tuan-tuan boleh yakin 2027 ekonomi boleh cantik? Sedangkan dalam Quran Nabi Yusuf ajak kita, selang 7, 8, 9 tahun ekonomi jatuh, selang 7, 8, 9 tahun ekonomi akan jatuh, selang 7, 8, 9, 10 tahun ekonomi jatuh. Kalau ikut yang saya habaq tuan-tuan, berdasarkan research universiti dan apa yang saya baca, betul 87, 97, 2007, 2017. Makna 2027 nak mai ke depan, mesti, tak mesti wajib pun, sekurang-kurangnya boleh jadi ekonomi akan ranap lagi sekali, mungkin lagi teruk. Soalan, kita penduduk taman kita ni, apa preparation kita? Jangan jadi macam budak pakai seluar atas benda elok kita duk bincang malam ni, kita tak rancang cantik, pakat duk kerat seluar kawan tu jadi seluar bola. Jangan sampai kerana terlalu pula dah rasa aman, sampai akhirnya kita kena bunuh sampai 2 juta orang. Maaf tuan-tuan, bukan saya cakap nak bagi takut tuan-tuan, tapi saya nak abang kata apa, tengok balik 2017 tak jauh, berapa ramai antara kita bertekak bergaduh pasal duit tak ada. Allah bagi kita ikhtiar, masih berbaki ada kurang-kurang berapa tahun lagi? 7 tahun, 8 tahun lagi baki dua ada untuk kita kampui duit. Okey, macam ni berhenti sah. Tuan-tuan, sajalah tanya ibu-ibu. Ibu, oh ibu-ibu yang saya sayangi sekalian, tanya saja nah. Tak tahu tak apa, angkat tangan buat lagu tu. Tak tahu tak apa, angkat tangan buat lagu tu. Tapi nak tanya, berapa mas kahwin Siti Khadijah? Dia kata tak dan baca. Dia kata ingat bukan kahwin lagu tu saja. Oh, ingat kahwin lagu tu ya? Aja. Mai, alan, duduk, masuk duduk dengar.
Hajah, ibu-ibu, tanya ni, berapa mas kahwin Siti Khadijah? Tak tahu, dia dah lambai dah, kata tak tahu dah. Okey, tak tahu nah. Saya cerita dengar nah. Orang tanya nak baca tang mana? Baca dalam kitab ini, nama dia Rahiqul Makhtum. Anak-anak tuan-tuan yang mana belajar sejarah sirah nabawiyah yang moden, kebiasaannya sekolah-sekolah akan pakai kitab ni. Nama dia Rahiqul Makhtum. Dalam terjemahan Melayu, sejarah ataupun sejarah bagi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab namanya Rahiqul Makhtum. Kitab ini memenangi anugerah di Saudi. Kitab ni menang anugerah penulisan sejarah hidup Nabi. Makna minta maaf lah, minta maaf. Kalau dah menang Saudi itu maknanya kalau kita ahli sunnah, kan kita selalu pakai Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Kan orang Wahabi tak apa nak syok. Tapi nak abang kata kitab ni orang Wahabi bagi menang. Makna kitab ni kemas sungguh. Boleh faham lah maksud saya lah. Maknanya kalau berhujah dengan kitab ni, hang Wahabi ke ahli sunnah ke apa-apa, semua akan setuju dengan kitab ni. So dalam kitab ni dia habaq, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Siti Khadijah, umur Khadijah umur 40 tahun, Nabi 25 tahun, betul Mas kahwin yang baginda Nabi bagi dekat Siti Khadijah adalah sebanyak 40 bakaratun. Bakaf rota marbutah, bakaratun, bukan baqaratun. Kalau baqarah lembu betina lah, kita kata sapi. Kalau bakaratun unta. Boleh dapat lah. Unta pula bukan ibil, sebab Allah kata dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil, betul tak? Kalau dalam cerita Nabi Soleh, Allah tak kata ibil, Allah kata naqatun, naqatullah, unta Allah, betul tak betul? Tapi ini dalam sejarah 40 bakaratun. So bakaratun ni apa dia? Unta bakar yang terbaik yang ada daripada unta-unta yang ada. Maknanya Nabi bagi kat Siti Khadijah 40 ekor unta sebagai mas kahwin untuk dia. Okey, baik, jom kita kira duit orang ni seronok juga, tambah kira duit Rasulullah, syok no. Lah ni tanya tuan-tuan dulu, orang Kedah, dia kata selalu tang Kedah tang sini ni, dia kata sembelih unta juga kalau kurban, raya kurban, betul ke? Unta hak terbaru tuan-tuan tahu harga berapa? Hak bagus ni Australia ni, depa import ni. Tuan-tuan sempat tengok tak? Tak sempat. Tak sempat. Unta hak yang baru saya tengok latest harga 2018, mai daripada Australia, bakar hak A1 punya harga dia 17,000 sekor. Haji nampak macam duk kira tu. Tolong saya kira boleh? Oh, dah masuk Isyak lah no. Okey, baik. Sekarang ni kita berhenti Ustaz bagi laluan azan. Boleh nah? Sebab kita pegang macam ni. Kalau saya pegang, orang keliling hak mana yang tak main masjid, depa bergantung kepada azan nak tahu masuk waktu Isyak ke tak. Saat lagi kalau malam ni depa tak dengar, depa rasa Isyak tak ada malam ni. Azan lah. Kita bagi laluan pada azan. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala. Hayya 'alal falah. La haula wala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqama al-mahmud alladhi wa'ad innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya karim. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayana dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, macam mana? Tabung nak lancar sekarang ke sekejap lagi? Nak lancar sekarang dulu. Baik, tuan-tuan, kita nak lancarkan tabung untuk kita sama-sama bantu dana untuk membina dewan. Saya tak ceramah kita baca qasidah aja dulu sementara tabung berjalan. Cuma berdasarkan cerita budak ukok sulak potong tadi, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kut-kutlah mata saya salah tengok ke apakah, saya rasa malam ni kurang-kurang dalam ni saja ada hampir kat 1000 lebih ni. Dalam ni saja ni, perasan saya lah, saya perasan saya agak ada 1000 lebih. Dari dalam yang ni dia habaq kata 2000 orang bagi seorang 500 cukup 1 juta. Tak boleh buat lagu tu sebab kita bukan orang semua senang. Tengah bulan mana nak ada duit, tapi ada benda kita boleh rancang. Sekiranya malam ni kita payung seorang RM10 dapat 10,000 lebih lah, 15,000 dan sebagainya. Boleh bantu pihak masjid kurang-kurang sikit untuk nak membayar kepada kontraktor supaya berjalan. Maklumat lanjut tuan-tuan baca sebab ni qaryah tuan-tuan. Cuma yang saya nak selepas malam ini, boleh tak kalau tuan-tuan buat macam jogaton? Sekejap lagi saya cerita. Tuan-tuan bagi dulu duit. Duit Arif mana Arif? Aku selalu pinjam duit dia dulu. Mana Arif? Arif pinjam duit hang sat dulu, aku tak bawa duit. Tak lah, main yang ni tadi dunia tak bawa lah. Tuan-tuan kata kami pun tak bawa kat Ustaz Tabung dekat tepi dinding tak lupa gerak. Gerakkan tabung yang dekat tepi dinding tu sekali, dia kata. Jadi hak mana dan buh dalam tabung, hak mana? Buh 50. Mai. Bang. Anan. Ni. Pinjam tak apa, lagi bayar balik kat kawan. Sebab momen waktu tu apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa tuan-tuan, bagi dulu. Lagi saya cerita kat tuan-tuan lagu mana.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Satu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibacakan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekali lagi saya cerita pasal jogeton tu, saya cuma nak habaq, bila kita bagi, logiknya bila kita bagi, kita akan ada timbul 3 benda dekat kita. Pertama, bila kita bagi, kita akan terasa macam, aku bagi ni betul ke, lagu mana perjalanan dia. Satu, dia pergi tang mana, buat kipas ke, tembok ke, simen ke, kita tak tahu, kita bagi je. Kedua, kita bagi, biasanya bila kita bagi, kita kata, sungguhkah ni dia duk sebut apa nama, bagi-bagi ni dapat pahala, dapat ganjaran ni apa semua, tara mana nak dapat ni. 2, 3, bila kita bagi, kita akan rasa, mujuk hari ni aku bawa duit, kalau aku tak bawa lagu mana. Ataupun kawan hak lain yang tengok orang lain bagi, dia tengok, dia duk terasa dalam hati dia, aku tak ada duit, hamba minta lagu mana aku nak bagi. Mesti ada 3 ni. Ayahna dan bunda sekalian, 3 ni bukan dalam masjid ni saja, dia bermula daripada zaman dulu pun sama juga 3 benda ni ada. Pertama, tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi cerita pertama hak saya bagi tahu apa dia. Bila kita bagi ni, kita buh tang mana, atau duit ni jalan tak berjalan, pi tang mana, betul kan? Kita khawatir, betul ya? Duit kita yang cari, susah. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu kisah, seorang lelaki, berdasarkan kepada ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, mereka yang memberikan sedekah secara terang-terangan dan juga secara senyap,
Siapa yang bagi terang, bagus. Maknanya bagi tahu ke orang, bagi sedekah, lepas tu buat pengumuman. Saya teringat hadis ni sebab hari tu tilawah Quran kan, malam ni ada kan tilawah Quran. Dia kata malam ni Malaysia baca. Malam ni Malaysia baca. Jadi tilawah Quran yang 2 hari lepas, ada hamba Allah tu daripada Switzerland, New Zealand ke Croatia baca. Bila dia baca ayat tu, pengulas dia Ustaz Hariri, dia baca hadis ni. Dia kata ada seorang tu dia dengar ayat Quran Nabi baca, siapa yang bagi secara terang-terangan bagus. Macam kita lah, kita buat pengumuman, siapa nak bagi bagus. Dan yang paling bagus yang bagi senyap-senyap. Mana saat lagi dia keluar, dia nampak tabung, dia uluk dalam tu. Siapa pun tak tahu. Dia dengar ayat ni, dia nak buat. Jadi dia kata apa? Biasanya orang tak tahu ni waktu pagi. Esok pagi ya aku nak bagi, dia kata lagu tu. Esok pagi aku nak bagi ya, dia kata lagu tu. So esok masa keluar nak pergi jalan sembahyang subuh, dia jumpa dengan seorang budak. Dia kata dia ni layak ni terima zakat aku ni. Dia pun ambil, dia bagi kat budak tu, dia kata ni zakat aku kerana Allah Ta'ala. Okey, sekejap. Cerita ni yang saya kata saya teringat, saya ingat Ustaz Hariri cerita masa majlis tilawah, betul. Saya baca daripada kitab Syekh Zakaria Kandahlawi. Dalam kitab itu Fadilat Sadaqah. Dalam kitab ni dia sambung cerita tu. Dia kata apa? Selang tak sampai petang, dia bagi sebelum subuh. Selang tak sampai petang, kecoh satu kampung kata dia ni pi bagi dekat budak yang suka mencuri. Orang kenal budak ni dekat pasar, dia suka mencuri. Seolah-olah orang kampung kata, siapa tahana bagi pagi tadi sedekah kat budak ni, dia dapat duit banyak, dia ni pencuri. Faham tak lagu tu? Jadi dia terasa, ya Allah, akulah tu. Dia doa sebelum dia tidur, ya Allah, aku ni nak bagi sedekah, nak ikut apa yang ada dalam firman-Mu. Kenderaan KED 6034, ini bukan sedekah lah. Mohon ubah kerana anda telah halang laluan rumah orang. Saya bila jadi lagu ni, saya pesan kepada tuan yang nak ubah kereta tu, pertama sekali, sebab kita kerja kat pejabat ada SOP, betul. Orang Islam ada SOP dalam Quran, tuan-tuan kena faham tu. Contohnya kita duduk majlis ilmu, benda mula sekali, sebab kita kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang berilmu. Kita baca tentang situ, betul. SOP dia ada sebelum tu dulu. Surah Al-Mujadalah ayat yang sama, dia ada awal dia. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu. Baru sambung. Apa dia SOP dia? Bila duduk dalam majlis ilmu, tadi pengumuman, yang duduk dekat depan pintu tolong masuk ke dalam, itu SOP menuntut ilmu, baru Allah angkat martabat kita. Ada ruang bagi penuh, bagi ruang pada orang lain masuk, itu SOP pertama. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, bila dikatakan kepada kamu bangun ubah, tuan-tuan bangun, tuan-tuan ubah, itu SOP yang kedua. Baru yarfa'illahu allazina amanu minkum, baru Allah angkat darjat kita mengaji ilmu. Sebab tu kedudukan majlis ilmu penting. Jangan mengaji pergi duduk di tiang-tiang sandak sahaja, jangan. Kalau betul kita nak sandak ke dinding, dah biasa yang main mengaji katalah orang dewasa tua, tak larat, takut lenguh. Kalau ada kerusi, pakai kerusi. Tak ada, nak sandak dinding, kena habaq kat ustaz tu, ustaz kena ubah supaya rapat ke dinding, dekat dengan orang nak mengaji. Kalau tidak, ngajilah macam mana pun, SOP dia tak sampai. So kepada siapa yang kepunyaan kereta atau siapa saja yang ada parking KED 6034 dan kawan-kawan yang lain yang parking, pertama SOP kita bila jadi lagu ni, sampai dekat rumah yang kita halang tu, bagi salam, cakap I am sorry, kata sorry dulu, minta maaf dulu, baru ubah kereta. Jangan ubah, sebab orang dalam rumah tu ada hati dan perasaan. Nanti dia cemoh kita. Kita tak mau orang doa kita tak syok. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ubah kereta, kemudian cari tempat yang elok. Sama juga, ambil kertas, tulis nombor telefon, buh dekat kereta kita, supaya mereka boleh telefon kita kalau mereka nak ubah kereta.
nak berjalan kan, nak lalu. Hak tu cara kita. Baru kena cara orang Islam. So ada setengah orang bila dia baca lagu ni, dia kata, tuan-tuan nak main mengaji pun padalah tengok orang sama. Kita tak tahu keadaan dia tadi parking macam mana. Mungkin tadi dia tengok tak ada apa. Mungkin orang abang ni sebelah ni depa balik kampung, tahu-tahu kawan tu dia tak jadi balik, dia tak abang balik kat kawan dia. Boleh faham tak? Jadi saya sekadar pesan tu je. SOP kita kalau jadi macam ni, mula sekali bagi salam, minta maaf dulu, I'm sorry dulu kata kat dia. Pasal lagi main mengaji balik, tak ada masalah. Sebab apa? Dalam Quran kata apa? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Betul tak betul? Tu ayat Quran tu. Beri maaf. Okey, sambung. Tang mana berhenti tadi lupa. Unta jauh sangat. Doa kawan tu bagi sedekah salah orang kat pencuri, betul? Duduk depan tengok macam sungguh dah. Cerita melayang. Bahaya betul. Hak ni depa kata jadi kat orang mengaji apa nama Isra' Mi'raj lagu ni. Tuan-tuan saya dengar cerita tu Isra' Mi'raj. Dia tak biasa mai masjid. Isteri dia kata, abang malam ni Isra' Mi'raj sambutan ni, abang kalau pi dengar balik cerita kat saya bagus. Saya ni pun tak tahu apa. Macam mana saya nak pi mengaji, abang tak bagi. Suami dia kata, yalah. Suami dia pun mai lah mengaji. Suami dia mai duduk ustaz tu cerita. Macam kita lah balik kerja penat, kadang-kadang kita cerah biji mata, kadang-kadang kita telak, kadang-kadang cerah, kadang-kadang telak. Hak laki dia ni pun sama juga. Ustaz ni duk cerita dah, abang kata ni Isra' Mi'raj, berjalan daripada Mekah sampai Baitul Maqdis. Hak laki dia ni dengar, oh tu ke? Daripada Baitul Maqdis naik tangga ni, nama dia Mi'raj. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit keempat jumpa Nabi Idris, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Hak laki dia ni pun dengar, tu duk dengar ni. Dalam pada duk dengar tu duk lelap dengar sambil duk dengar. Lepas tu habis ustaz tu kata sekian, Assalamualaikum. Suami ni pun terjaga, Allahu Akbar. Bangun semayang sama-sama. Balik rumah isteri dia tanya, abang mengaji macam mana tadi Isra' Mi'raj? Dia kata, oi Isra' Mi'raj jangan buat main tu. Dah dia dengar. Dia kata Isra' Mi'raj ni Nabi berjalan naik buruk daripada Mekah sampai Baitul Maqdis setengah malam ya. Bini dia kata, tu ke abang? Dia naik pula, baginda naik daripada Baitul Maqdis pinu sampai Baitul Ma'mur. Langit pertama jumpa siapa? Dia abang kat bini dia. Bini dia dengar dia duduk cerita tu, dia kata, abang dengar ustaz tu cerita, abang rasa kemah lah, sungguh seronok. Bini dia kata, tu no. Abang, saya ada soalan ni nak tanya abang. Apa dia? Nabi turun balik tak? Laki dia kata, abang perasan tak turun dah. Sebab masa cerita turun dia tidur. Jadi lagu ni. Masa cerita turun dia tidur. Jadi bila dia jaga tu dah sekian. Jadi dia ingat Nabi perasan duduk atas. Tu kata tu hati-hati. Jadi bahaya aku tadi tanya tak mana berhenti duduk patah balik tang unta tadi tak. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahna dan bunda muslimin muslimat saya kasih sekalian, minta maaf sambung balik cerita tadi nah. Ya Allah, saya ni nak bagi sedekah, tolonglah terima sedekah saya ya Allah. Esok saya akan buat lagi sekali. Esok dia buat lagi sekali. Lepas sebelum nak pergi sembahyang subuh tu, dia berjalan-jalan, kali ni dia tak cari budak dah. Dia bagi kat orang perempuan. Dia bagi kat orang perempuan lagu tu, dia sembahyang balik tak dan sampai petang, hinggap dah satu kampung. Apa dia? Pada siapa pagi tadi bagi sedekah kat pelacur. Lah pelacur pula dah. Dia lah. Ya Allah, aku ni nak bagi sedekah, bukan aku nak buat apa pun. Tolonglah terima sedekah aku ya Allah. Esok aku buat lagi sekali. Lagi sekali esok dia buat. Sebelum subuh nak pergi sembahyang subuh tu, kali ni tak bagi kat budak lelaki, tak bagi kat perempuan, bagi kat orang lelaki dewasa. Nampak macam dewasa tak ada apa kot. Bukan pencuri, bukan pelacur, bagi. Tak dan sampai petang hinggap lagi. Pada siapa dia bagi kat orang yang baru dapat, macam bahasa kita lah, baru kena loteri kaya. Pula dah bagi kat orang kaya. Ya Allah, tolonglah terima sedekah aku. Baik. Malam tu dia tidur, Allah hantar mimpi mai dekat dia. Ilham. Ni Syekh Zakaria Kandahlawi, ni ulama agung, ulama hadis India cerita. Dia kata apa? Dalam mimpi itu
mai suara bagi tahu kata, wahai Tuan, Allah terima sedekah hang. Sedekah yang hang bagi kat budak mencuri tu, selama ni dia duk mencuri sebab dia tak ada duit, hang bagi duit banyak semua dekat dia lagu tu, dia berhenti mencuri, duk pergi masjid, duk tolong orang kampung. Kedua, pelacur tu melacur sebab tak ada duit, hang bagi duit semua lagu tu dekat dia, dia berhenti melacur, jadi ahlul ibadah. Hak laki yang hang bagi orang kaya tu, tersentak hati dia, kata tu dia Tuhan tegur aku sampai taruh lagu ni, bagi nampak aku kat depan mata orang macam orang miskin sedangkan aku kaya. Dia pula menjadi orang yang dermawan selepas dapat duit tu. Jadi kepada tuan-tuan yang terlintas benda hak yang pertama saya kata tadi tu, duit ni pergi mana apa, hak bab pergi mana tu kita serah pihak masjid. Sekiranya pihak masjid ada berlaku khianat, maka jawab dengan Allah, dengan kita selesai dah, jangan takut. Hak tu pertama. Semoga Allah pelihara masjid ini daripada perbuatan khianat. Amin. Tak, benda ni cerita duit tuan-tuan. Duit ni orang gelap mata. Minta maaf Nana, saya sebut. Saya ni berani cakap lagu tu sebab bila ada orang layuk depan kita 2 juta, 2 juta biasa dengan saya, 2 juta, 1 juta, suruh nak cerita benda-benda yang kita tak setuju, tak ambil tuan-tuan. Tapi bila 2 juta ni tangan ketak juga tuan-tuan. 700,000, 120,000. Ni sahabat saya ni, tak ambil, tak mau. Sebab agama Tuhan mana boleh nilai dengan yang ni. Semoga Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan dan juga saya. Jangan jumpa dengan orang macam ni dah tak mau, dah takut. Sebab kali ni kita tolak, ke depan kita tak tahu hati kita lagu mana. Ya muqallibal qulub thabit qalbi qulubana ala dinika wa ta'ati. Sambung. 2, kita terlintas, kalau buat ni jadi lagu mana ni. Dia kata kalau bagi sedekah Allah balas balik. Tuan-tuan, jangan terlintas yang tu sangat. Sebab ada cerita seorang ulama, dia ni setiap kali orang bagi duit banyak dekat dia, sebab zaman tu ulama dapat duit banyak daripada pemerintah sebab jaga agama rakyat. Dia jaga agama rakyat, rakyat patuh pada pemimpin, pemimpin bagi gaji banyak dekat ulama. Ni satu cerita lah ni. Saya tak ingat nama ulama ni apa dia. Jadi bila dia dapat gaji dia, kalau kita kira sekarang bersamaan dengan lebih kurang dalam 12,000 lagu tu gaji dia dapat. Banyaklah gaji 12,000. Bila dia dapat gaji 12,000, daripada tempat dia mengajar, dia nak balik ke rumah dia, dia kata aku mesti habiskan duit ni sekarang juga sebelum sampai rumah. Jadi dia bagi sedekah. Bila dia buat lagu tu, orang kata, apa Tok Syekh ni dapat gaji pergi bagi semua duit ke orang? Orang tanya dia, Tok Syekh, hang ni lagu mana? Hang layak terima gaji, hang pergi bagi ke orang, pasal apa? Dia kata, wahai saudaraku, aku sejak aku amal bagi duit tu kat semua orang, duit gaji aku, setiap pagi aku bangun daripada tidur, aku selak bawah bantai aku, pasti akan ada duit macam kita lah, RM100 tiap-tiap hari ada duit. Macam ada duit RM100 bawah bantai aku. Adik dia dengar, adik dia pun ambil harta bagi semua. Adik dia tidur, esok pagi bangun tak ada apa bawah bantai. Sungguh ni cerita betul. Ulama cerita. Lepas tu adik dia pergi ke abang dia. Bila dengar abang dia cakap lagu tu, dia kata, wahai abang, aku buat macam hang, bagi gaji aku juga pada semua orang, aku bagi habis gaji aku, tapi pasal apa aku bangun pagi bawah bantai aku tak ada apa? Apa jawab abang dia tadi? Wahai adik, aku bagi gaji aku kat semua orang dalam keadaan aku yakin Allah balas dekat aku. Adapun hang boleh jadi hang bagi dekat orang duit tadi, hang nak uji Allah Ta'ala, Allah nak balas balik ke tak dekat aku? Bahaya. Hak tu kita lah, betul tak? Kita lah. Hak jaga, jangan yang tu bahaya. Jangan. Kita nak test tengok Allah dia tunai tak apa yang ada dalam Quran. Hang gila hang nak test Tuhan. Betul Haji nah? Kan? Oi, jangan duk main gutu dengan Tuhan. Jangan duk main lagu tu. Tuhan dia kata dia bagi, kena yakin. Jangan duk test lagu tu.
Ni saat lagi bagi tadi dalam karung duk kata ni bawah bantai aku ada berapa ni saat lagi bangun pagi balik. Jangan 2 3 apa dia 3 tadi saya kata apa, kita bagi mesti kita terlintas berdiak tau. Aku tak ada apa nak bagi lagu mana, betul kan? Betul lah. Ada satu contoh yang ni Syamsul Debat contoh, Ustaz Syamsul Debat contoh. Dia cerita, dia kata suatu hari dekat Indonesia ada seorang kayuh beca. Dia kayuh beca, dia orang miskin, dia kayuh beca, mana nak dapat duit banyak. Tapi bila dia tengok orang bagi sedekah, dia kata, ya Allah, teringin aku nak bagi sedekah. Okey, sat. Tuan-tuan ni selalu kuliah habis pukul berapa noh? Lah ni dah 9.15, lama dah. Kalau saya berhenti dah ni. Tuan-tuan selalu mengaji sampai pukul berapa? Sini selalu mengaji sampai pukul berapa? 12 pada tu jenuh orang kata, mengaji jenuh. Sikit lah sampai 9.30 ajalah. Hak manadan lah kita cerita nah. Hak lain tu tak apalah, pihak masjid nanti ada tok khatib apa semua, ada apa semua boleh mengaji. 9.30 lah, cuba lah nah. Takat 9.30. Larat ke tak larat 9.30 kita berhenti. Ayahna dan bunda muslimin, itu pun saya rasa terharu sangat sebab tuan-tuan sudi nak duduk nak tambah lagi. Ada sampai pukul 12 pun nak tambah dah. Ui, jangan. Saya tak sanggup. Sebab esok saya kat Sarawak pula. Ayahna dan bunda muslimin dan muslimat, sambung sikit lagi. Jadi dia kayuh beca, dia kata macam mana aku nak buat ni, aku tak ada duit. Maka timbul idea dekat dia. Hak ni yang saya nak sambung dengan yang jogeton tu yang saya susun nak tulis sekali tu. Apa dia? Dia kata apa? Mulai hari ni setiap hari Jumaat aku kayuh beca percuma dengan niat setiap bayaran itu orang tak payah bayar kat aku sedekah kat orang. Kayuh beca mai hari Jumaat ni, kayuh orang percuma. Suatu hari dalam duk buat tu, mai seorang perempuan kaya naik beca dia, hantar Ustaz saya pergi tempat ni. Dia kayuh sampai kat tempat tu, turun. Berapa ni? Dia kata tak payah bayar percuma. Dalam hati kawan tu, dia ni main-main dengan aku ni. Habaq sungguh ni saya nak bayar, saya ada duit. Tak, saya memang hari Jumaat saya bagi percuma. Saya niat sedekah. Dia ni main-main ni. Minggu depan dia tahan lagi kawan tu, perempuan kaya ni. Tolong bawa saya pergi tempat satu lagi. Nak pergi tempat tu, dalam hati dia, aku nak bawa dia ni pergi jalan jauh. Tengok tara mana dia nak sedekah sangat. Tunjuk jalan jauh. Kawan ni kaya, jalan jauh ni. Sampai turun, berapa nak bayar ni? Dah hari Jumaat saya sedekah. Aish, main-main ni. Orang lain ambil duit takkan hang tak mau. Jauh ni. Dalam hati dia, minggu depan aku nak tengok, aku nak carai akai. Dia ni siapa? Tahan. Ni minggu ketiga. Tahan. Tolong hantar saya pergi rumah hang, Ustaz. Terkejut dia tu, pergi rumah aku. Buat apa? Hang bawa sudah aku pergi rumah hang. Kayuh habis ke? Kayuh beca, pergi rumah dia. Sampai-sampai tengok, ya Allah, laihnya rumah kawan ni. Miskin. Teruk tengok rumah pun lebih kurang. Tengok anak bini, bukan mewah, tak ada baju, tak ada apa. Kawan ni kata, hang hidup lagu ni pasal apa hari Jumaat hang kaya basikal percuma? Dia kata, saya tak ada duit, tapi saya nak sedekah. Lagu mana saya nak buat? Yang saya ada kayuh beca je. Maka saya sedekahkan duit kayuh beca hari Jumaat tu dengan niat sedekah. Perempuan tu kata, aku orang kaya, ada harta, bukan tiap-tiap minggu aku bagi kat orang. Hang hentak hati aku. Lah ni hang kena tolong aku terima. Bantu aku nak bagi sedekah. Apa dia lelaki ni kata? Hang terima sedekah aku. Dia kata, okey lah ni hang nak bagi apa kat aku? Aku tolong apa yang aku mampu. Tak, aku nak bawa hang dengan keluarga hang semua pergi umrah. Tu dia. Nampak tak? Allah nak tengok belah kita aja. Buat tara mana. Disebabkan itu, saya nak minta lah, malam ni saya yakin tak semua orang boleh bagi. Yang mana yang tak boleh, balik nanti tolong cari Ustaz
Lagu macam kita duk buat jogeton, tulis minta ke orang, jumpa adik-beradik ni esok cuti nak pergi makan rumah orang ke mana ni, aku dengar kata masjid Majidi nak kata nak buat ni, hampa ada nak bagi sumbangan apa, bagi kat aku, aku pergi bagi kat depa esok. Dapat seorang RM10, 20 orang dapat 200, settle. Kita tu jadi perantara. Hak tu kita boleh buat bantu, insya-Allah sekelip mata aja. Sebab apa tuan-tuan? Jangan ada malam ni seorang sudah dia ada duit, saat lagi dia dengar depa ni payah sangat nak bagi, dia pi seorang dia payung semua, kita satu haram tak dapat pahala. Boleh kat dia seorang jadi benda lagu tu, masa tuan-tuan duk tengok orang duk mengaji ramai tu, tuan-tuan telah elok lah, dapat semua pahala kat dia, kita tak ada apa. Jangan sampai jadi lagu tu. Sebab kat kuis kat tempat saya mengajar biasa jadi sekali. Kami nak pasang kipas hak helikopter besar tu, dia 75,000. Depa nak pasang hak jenis 75,000 punya. Jadi buatlah pengumuman, Assalamualaikum sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, ni minggu kedua kita buat pengumuman, kutipan kita ada dalam 5,000, kita perlukan lagi 70,000. Siapa yang nak bagi, bagi. Minggu kedua, minggu ketiga duk 70,000 lagi duk perlu. Maknanya duit tak dapat lagi. Bangun seorang tu, dia kata, "Mai ni saya," dia bagi cek dia, "Noh 70,000, settle." Hak dalam masjid tu baru tenganga, barulah tersedak, aku nak bagi, mampuih lah, tak ada orang duk tunggu hang lah. Saya duk tagak sangat. Pasal duk tagak sangat. Jadi kepada saudara-saudaraku, marilah sama-sama kita saling bantu-membantu sesama kita supaya Allah Ta'ala memeriahkan tempat kita. Sebagai kesimpulan, ambil firman Allah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sana saya tengok, saya tulis kesimpulan dia dah. Okay. Oh, unta cerita tak habis lagi, kira no? Minta maaf, kira lah sikit lah, bagi kira duit orang, kira duit Nabi, kira duit Nabi. Kalau sekok 17,000, 40 ekor unta bakaratun, berapa harga dia? Betul ke? 17,000 sekok, bukan 1,700. 17,000 kali 40 dapat berapa? 680,000, setengah juta lebih. Mas kahwin Siti Khadijah. Hai. Tu. Tuan-tuan, ibu, minta maaf nak abang. Siapa kata Nabi miskin? Nabi tak miskin. Umur 25 ada duit sebanyak 600 berapa? 80,000 mas kahwin saja. Dia bagi kat isteri dia. Main-main ke? Siapa kata Nabi miskin? Nabi pilih hidup zuhud. Pilih. Okey. Dia kata, Ustaz, tu awal kot, lepas tu dah jadi Nabi dak dah kot. Mana pula? Tuan-tuan terlupa. Saja dia tanya tuan-tuan, Nabi ada gaji tak? Nabi ada gaji tak tuan-tuan? Jujur saya tanya tuan-tuan. Tak ada, kata kita rasa tak ada lah kan. Lillahi ta'ala, Allah ajalah bagi kan. Habis Allah bagi apa, saya tanya tuan-tuan. Kira duk hantar malaikat Jibril main turun lagu tu ya. Tuan-tuan jangan buat benda tak logik. Nabi ada gajinya, iaitu harta rampasan perang. Tuan-tuan jangan lupa. Lupalah tu. Sebab tu Allah bagi ada satu surah nama dia Al-Anfal, harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Betul tak? Qulil anfalu lillahi walir rasul. Sesungguhnya harta rampasan perang itu Allah Ta'ala dengan Rasul punya. Allah dengan Rasul yang kena divide bahagiannya. Baik, saya tanya tuan-tuan, Nabi punya bahagian berapa harta rampasan perang? Yang duduk depan ni je boleh jawab. 1/5. Makna kalau, jom kita kira Perang Badar. Okey, tanya lu. Perang Badar berapa lawan berapa? Dia kata Jahannam, tak boleh tengok. Kan? Perang Badar famous nombor tu 313 lawan berapa? 1,000 orang, betul tak? 313 lawan 1,000. Baik, berapa yang kena tawanan? Yang kena tawanan orang musyrikin Mekah 70 orang. Hak kena tawanan 70 orang. Hak kena bunuh adalah berapa orang? Orang Islam ada 3 orang aja kot. Yang lain semua selamat dan menang. Ketika peperangan itu, antara maknanya ada banyak lah no. Antara harta rampasan perang ialah wang emas.
tahu wang emas? Wang emas ni, wang emas ni tuan-tuan tengok cerita ni tu. Apa tu? 40 Alibaba bunyang lapuk tu. Yang dia bubuh gam, isteri dia bubuh gam kat bawah tu, dia angkat wang emas, dia terkejut betul. Okey, wang emas dia dikira dari segi berat dia. Zaman Nabi, sekeping wang emas berat dia, kena tulis ni, tak takut lupa, 4.2 gram. Tak apalah, ambil 4 gram senang, 2 tak payah kira. Sagi kira berselerak lagi. 4 gram sekeping. Jadi kita sekarang 1 gram emas berapa? RM196, betul tak betul? Berapa? 185. Ni orang emas ada kat sini. Boleh. 185, tulislah. Jadi kalau 4 gram berapa? 4 kali 185, 740 sekepin. Perang Badar dapat 20,000 kepin. Kira. Nak minta tolong orang, kita tak ada kalkulator, lambat. 14 juta. Wow. Nanti dulu tak habis. Hak tu rampasan perang punya sebahagian. Antara, okey, tak usah kira perang, tak usah kira kuda, tak usah kira baju perang, tak usah kira senjata, tak usah kira hak barang-barang lain. Kita kira wang emas ni saja, okey? 14 juta 1/5, maknanya 0.2. 0.2 kali 14 juta berapa? 3 juta Nabi punya. Tahu tak? Kita duk ingat Nabi miskin, teruk kita. Betul ya? 3 juta daripada wang emas tadi tu Nabi punya. Cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, Nabi kita rahmatan lil alamin ni, sebab Nabi bela ramai orang. Ashabus suffah Nabi bela. Isteri Nabi 9 orang ketika itu. Apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu, ibu-ibu tunggal dan anak yatim yang ada keliling rumah Nabi, semua Nabi bela. Jadi 3 juta tu habis tang situ saja. Nabi tak ada. Bukan Nabi miskin. Kita sebab tak ada duit, kita kata kita ikut Nabi. Hak tu bahaya. Kita tersalah tengok jalan Nabi tu. Hak tu saya sekadar nak peringat sajalah, sebab takut kita tersilap. Saya bukan suruh tuan-tuan jadi kaya raya lupa diri, tak. Saya cerita-cerita Nabi. Jom jadi kaya macam Nabi. Ada duit, ada peruntukan yang Allah bagi untuk kita. Tuan-tuan meniaga, tuan-tuan hak tuan-tuan untuk ambil untung, untuk ada, memang tuan-tuan kena ambil. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak bagi, tuan-tuan bagi, tak ada masalah. Jangan sampai kita tak usaha apa-apa, kita abang kata Nabi pun tak ada duit. Tak betul ya. Nanti jalan cerita kita tak sama nanti. Okey? Jadi sebagai penutup, ambil ayat Quran tadi. Allah Ta'ala kata, laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, ketika mana satu orang Allah nak cabut nyawa, ni ayat dia lah nah. Allah cabut nyawa, kita semua tahu kan, nanti naik sampai dekat ghar-gharah, betul kan? Perkataan ghar-gharah kita menyanyi, kita mengaji ghar-gharah. Bila sampai dekat ghar-gharah, ada dialog di antara orang yang nak mati ni dengan Allah. Allah rakam dialog dia. Dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tangguhkan mati saya sekejap? Fa as-saddaqa, sebab saya nak bagi sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak jadi sekejap daripada kalangan orang soleh. So ulama bahas,
Kenapa dia nak bagi sedekah? Kenapa bukan solat? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan sujud? Kenapa bukan rukuk? Kenapa bukan syahadah? Kenapa dia minta sedekah? Maka ulama bagi beberapa pendapat. Pertama, sebab sebelum mati, di ambang-ambang nak mati tu, apa yang kita sedekah dah boleh nampak dah. Bertepatan dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, tu yarahu, dia akan tengok dia punya pahala dia bila dia buat. Makna kita nak mati ni, benda yang nak mai sedekah kat kita tu, benda tu sebelum mati tu, nak nyawa nak pi tu dah boleh nampak dah. Ya Allah, banyaknya taman aku, ya Allah, dia boleh nampak. Disebabkan dia nampak dia punya tak ada apa, dia minta, Tuhan boleh tak bagi aku bangun saat aku nak bagi sedekah. Satu. Dua, kata ulama, ini menunjukkan bahawa sedekah adalah satu-satunya amalan ibadah yang tak payah ada wudu, tak payah menghadap kiblat, tak payah tutup aurat, tak payah pergi Mekah, tak payah tunggu bulan Ramadan, tak payah, semua tak payah. Ambil duit, buh je dalam tabung, pahala kira terus sampai kiamat. Aduh. Hak ketiga, ulama abang, maknanya kalau Quran kata cerita laki ni, dalam dunia ni ada orang yang dia duk kata nak bagi tak bagi, dia tak bagi sampai sudah, bila dah mati baru teringat nak bagi, supaya orang itu jangan ada dalam masjid kita hari ni. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fauzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Minta ampun, minta maaf salah silap daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak, saya menghargai masa yang tuan-tuan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton, para penonton yang kita hormati.